Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita masih lagi di bab 2 bersama Madam Rose, iaitu permintaan, penawaran dan keseimbangan pasaran. Okey, untuk tajuk pada kali ini, kita akan bincang berkenaan dengan penawaran, iaitu apa yang dimaksudkan dengan penawaran, hukum penawaran, persamaan penawaran dan keluk penawaran. Okey, kita tengok dari segi takrif penawaran. Apa yang dimaksudkan dengan penawaran? Penawaran ialah jumlah barang dan perkhidmatan yang sanggup dikeluarkan. Sanggup dikeluarkan oleh siapa? Oleh pengeluar pada suatu tingkat harga dalam jangka masa tertentu. Okey, contohnya kilang Gardenia, roti Gardenia. Roti Gardenia, harga sebungkus contohnya katalah RM3. Seberapa banyak yang sanggup dikeluarkan oleh pengeluar roti Gardenia itu pada masa sebulan dengan harga RM3 tersebut. Itu maksud penawaran. Okey, hukum penawaran. Okey, hukum penawaran ni dia menunjukkan hubungan langsung antara kuantiti yang ditawar ataupun QS dengan harga barang itu sendiri ataupun P dengan andaian ceteris paribus. Okay, hukum penawaran ni dia sama macam hukum permintaan. Maksudnya dia tunjukkan hubungan antara kuantiti dengan harga. Kalau hukum permintaan dia tunjukkan hubungan antara kuantiti diminta dengan harga barang itu sendiri dan hubungannya adalah secara songsang. Semakin tinggi harga, semakin kurang kuantiti yang diminta dan sebaliknya. Tapi hukum penawaran dia menunjukkan hubungannya langsung antara kuantiti yang ditawar dengan harga barang itu sendiri. Sebab kita tahu penawaran ini adalah belah pengeluar. Okey, maksudnya jika harga sesuatu barang itu meningkat, okey, contoh harga barang meningkat, kuantiti yang ditawar akan meningkat. Itu maksudnya hubungan langsung. Harga naik, kuantiti ditawar juga akan naik. So hubungannya adalah langsung ataupun positif. Sebab apa? Sebab pengeluar dia inginkan keuntungan. Semakin tinggi harga sesuatu barang itu, semakin banyaklah dia akan tawarkan barang tersebut. Dan sebaliknya, jika harga semakin rendah, kuantiti yang ditawarkan juga akan semakin jatuh. Jadi hubungannya adalah secara langsung ataupun hubungan positif. Okey, tapi kat sini dia kata juga dengan andaian ceteris paribus. Apa maksud ceteris paribus? Ceteris paribus itu adalah kita andaikan faktor-faktor lain tidak berubah. Apakah faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan selain daripada harga barang itu sendiri? Okey, dia ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Contohnya adalah perubahan kos pengeluaran. Contoh perubahan kos pengeluaran. Kos pengeluaran ni adalah kos yang terlibat apabila pengeluar tu nak mengeluarkan sesuatu barang. Okey, jika kos pengeluaran makin rendah, maka penawaran akan semakin meningkat sebab kos ni dah murah. Bila kos murah, pengeluar akan tambahkan penawarannya. Okey, tapi untuk hukum penawaran ini kita andaikan kos pengeluaran tidak berubah. Yang berubah hanyalah harga barang itu sendiri. Jadi untuk hukum penawaran, hubungan langsung antara kuantiti yang ditawar dengan harga barang itu sendiri adalah secara langsung, tapi dengan andaian faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran adalah tidak berubah. Okey, seterusnya kita tengok jadual dan keluk penawaran firma. Okey, ada harga dan kuantiti yang ditawar. Okey, contoh harga ada
100. Kuantiti yang ditawar contohnya kita katakan sebanyak 200. Okey, apabila harga jatuh kepada 80, kuantiti yang ditawar akan jatuh kepada 160. Sebab apa? Apabila harga jatuh, kuantiti yang ditawar juga jatuh. Ini sebab hukum penawaran mengatakan wujudnya hubungan langsung antara harga dan kuantiti yang ditawar. Semakin rendah harga, semakin kurang kuantiti yang ditawar sebab keuntungan firma semakin berkurang. Okey, contoh lagi, katalah harga jatuh lagi kepada 60, kuantiti yang ditawar jatuh lagi kepada 120 dan apabila harga jatuh kepada 40, kuantiti yang ditawar jatuh kepada 80. Jadi ini menunjukkan hubungan langsung antara harga dan kuantiti yang ditawar. Okey, sebaliknya kalau kita tengok daripada belah sini, harga meningkat daripada 40 kepada 60, kuantiti yang ditawar juga akan meningkat daripada 80 ke 120. Okey, itu adalah jadual penawaran. Okey, jadual yang menunjukkan hubungan antara kuantiti yang ditawar, kuantiti yang sanggup ditawarkan oleh pengeluar pada satu tingkat harga dan tempoh masa yang tertentu. Okey, manakala kelok penawaran, untuk keloknya ini adalah paksi harga dalam RM dan kat sini adalah paksi kuantiti yang ditawar dalam unit. Okey, harganya kita ada kat sini 40, 60, 80 dan 100. Manakala kuantitinya kita ada 80, 120, 160 dan 200. Okey, so kita tandakan pada harga 40, kuantiti yang ditawar adalah 80. Pada harga 60, kuantiti ditawar adalah 120. Pada harga 80, 160 dan pada harga 100, kuantiti yang ditawar adalah 200. Jadi kelok penawaran diperolehi apabila kita sambungkan titik-titik tersebut. Dapatlah kelok penawaran ataupun simbolnya adalah SS dan bentuknya adalah mencerun ke atas. Cerun ke atas dari kiri ke kanan. Cerun ke atas dari kiri ke kanan yang menunjukkan hubungan langsung ataupun positif di antara harga dan kuantiti yang ditawar. Okey, seterusnya kita tengok bagaimana kita membentuk persamaan ataupun fungsi penawaran. Okey, fungsi penawaran ini adalah satu fungsi yang menunjukkan hubungan hubungan langsung. Kalau penawaran, hubungan langsung antara kuantiti yang ditawar dengan tingkat harga sesuatu barang. Okey, jadi sama macam fungsi permintaan. Dia ada dua cara untuk kita bentuk fungsi. Yang pertama adalah Q sebagai perkara rumus. Q sebagai perkara rumus dan dia punya fungsinya adalah QS sama dengan A tambah B PX, di mana QS adalah kuantiti yang ditawar, PX adalah harga barang tersebut, A adalah pintasan pada paksi Q, B adalah kecerunan kelok penawaran dan kecerunannya adalah positif. Sebab tu kita buat kat sini A tambah B P. Tambah ni maksudnya hubungan antara QS dan P adalah positif. Dan macam mana kita nak cari formula untuk cari kecerunan adalah perubahan QS kita bahagikan dengan perubahan P. Okey, yang kedua adalah P sebagai perkara rumus. Okey,
PX sama dengan C tambah D QS. Dia punya P adalah harga, QS adalah kuantiti yang ditawar, manakala C adalah pintasan pada paksi P dan D adalah satu perkecerunan kelok penawaran dan formulanya adalah, ni betul ke tak ni? Salah kan? So formulanya adalah, kita potong yang ni, bukan yang ini. Dia sama dengan, kalau P kat depan, so perubahan P kita bahagikan dengan perubahan QS. P kat atas, QS kat bawah. So ada dua cara untuk kira. Dan sama juga macam fungsi permintaan, kita nak tengok pintasan tu kat mana. Ini QS, ini P. Okey. Pintasan pada paksi Q adalah kat sini. A. Ini A. Dan pintasan pada paksi P adalah C. So kat sini pintasannya. Okey. Jadi nanti kita akan lakarlah macam mana kita nak lakarkan kelok penawaran dengan menggunakan fungsi yang telah kita bentuk. Okey, sekarang kita tengok macam mana kita nak bentuk fungsi ataupun persamaan penawaran. Okey, yang pertama kita lihat dari segi Q sebagai perkara rumus. Okey, kita tahu tadi Q sama QS sama dengan A tambah B P. Okey, so langkah yang pertama kita cari B. Macam mana nak cari B? Perubahan QS kita bahagikan dengan perubahan P. Okey, perubahan QS. Daripada 200 jatuh kepada 160 disebabkan oleh penurunan dalam harga daripada 100 ke 80. So kat sini dia akan jadi yang baru, ini adalah yang asal. Ini yang baru dan ini adalah yang asal. Okey, perubahan QS barunya adalah 160. Kita tolak dengan 200 dan kita bahagikan dengan 80 tolak 100. So kita akan dapat 160 tolak 200, kita akan dapat 40, negatif 40. Kita bahagikan dengan negatif 20. Jadi kecerunannya adalah 2. Kecerunannya adalah 2, positif. Okey, positif. Dan langkah seterusnya kita cari A. Okey, cari A, kita gantikan dalam fungsi ini A tambah B P. Okey, QS kita ambil mana-mana. Katalah kita ambil 200. A yang kita nak cari tambah kecerunannya adalah 2 dan jika dia punya QS dia 200, harganya adalah 100. Okey, jadi 200 sama dengan A tambah dengan 2 darab dengan 100. So A kita akan dapat kosong. Okey, bila A dapat kosong, maksudnya QS kita sama dengan kosong tambah dengan 2P. So kita tak perlu buatlah kosong tu, kita terus tulis 2P. A-nya adalah kosong. Okey, tu. Dan seterusnya kita bentuk P sebagai perkara rumus. Okey, jadi P sama dengan C tambah D QS. Okey, langkah pertama kita cari D dulu kan. D, kalau dalam sebutan P, D-nya adalah perubahan P bahagi dengan perubahan Q. Okey, perubahan P. Ya, sama macam tadi. Kita cuma terbalikkanlah. So, ini baru, ini baru, yang ini asal. Dan yang ini adalah asal. Tapi kita boleh ambil mana-mana pun. Kat mana pun kita boleh ambil, kan? So, perubahan P, 80 kita tolak dengan 100. Kita bahagikan dengan 160, kita tolak dengan
200. So 80 tolak 100 negatif 20, kita bahagikan dengan 160 tolak 200, kita akan dapat negatif 40. So 20 kita bahagikan dengan 40, kita dapat 0.5. Okey, dan dia punya ni adalah positif. Okey, langkah seterusnya kita gantikan dalam formula ni. P, katalah kita ambil P nya 100 sama dengan C yang kita nak cari, D dia 0.5 dan QS nya adalah, kalau harganya 100, QS nya adalah 200. Okey, jadi C 0.5 darab 100, kita akan dapat 50. Okey, so 100 tolak dengan 50, kita akan dapat 50. Okey, P sama dengan 50 tambah 0.5 QS. Itu dalam sebutan P. Okey, sekarang kita lakarkan kelok penawaran berdasarkan fungsi yang kita bentuk tadi. Okey, kita dapat fungsi tadi QS sama dengan 2P. Maksudnya A dia kita dapat kosong kan. So macam mana kita nak lakarkan? Okey, ini kuantiti yang ditawar dalam unit dan ini adalah harga dalam RM. QS sama dengan 2P, maksudnya A nya kosong. A tu adalah pintasan pada paksi QS. So kelok permintaan yang akan kita lakar dia akan bermula di kosong sebab A nya adalah kosong, dan kita terus lakarkan mencerun ke atas dari kiri ke kanan. So ini adalah QS sama dengan 2P, mula di kosong. Okey, contoh katalah kita dapat QS sama dengan 20 tambah 2P. Okey, contoh A nya adalah 20. Jadi bila kita nak lakarkan kelok penawaran, QS dan ini P dalam RM dan ini dalam unit. Okey, pastikan bila kita buat P, harga kita letak dia punya RM dan QS dalam unit. Okey, ini kosong. Dia punya pintasan pada paksi Q adalah 20. So kita tak boleh mula di kosong lah, kita perlu mula di 20. Mula daripada sini dan kita naik ke atas. Okey, bentuknya mencerun ke atas dari kiri ke kanan. QS sama dengan 20 tambah 2P. Okey, jadi di mana kita nak mula kita punya QS, sama ada di kosong ataupun di mana-mana tempat, kita bergantung kepada dia punya A ataupun pintasan pada paksi kuantiti. Okey, kelok penawaran pasaran. Dia dapat terbitkan dengan menjumlahkan kuantiti barang ditawar oleh semua pengeluar dalam pasaran secara mendata pada pelbagai tingkat harga. Okey, jadi sama juga macam penawaran hari itu, kita andaikan kuantiti ditawar untuk suatu barang, ada dua firma yang mengeluarkan, iaitu firma A dan firma B, dan ada 4 tingkat harga. Okey, pada tingkat harga 100, firma A tawarkan sebanyak 200 dan firma B sanggup tawar sebanyak 250. So untuk pasarannya kita akan dapat 450. Okey, sama juga untuk harga 80. Firma A sanggup tawarkan sebanyak 160, firma B sanggup tawarkan sebanyak 200. Jadi pasarannya adalah firma A tambah dengan firma B, kita akan dapat 360. Okey, pada harga 60
kita akan dapat 270 dan pada harga 40 kita dapat 180. Okey, jadi untuk membentuk kelok penawaran pasaran, kita gabungkanlah ketiga-tiga firma A, firma B dan pasaran. Okey, kita buat kat sini firma A, firma B dan firma pasaran. Ini pasaran, ini firma B dan ini firma A. Ini kuantiti ditawar. Dan ini adalah harga dalam RM. Okey. Tingkat harganya adalah 40, 60, 80 dan 100. Okey, ini pun sama. Okey, sama. Sini 100, sini pun 100. Okey, sini 80, kat sini pun 80. Sini 60, kat sini pun 60 dan sini 40. Okey, so kita plotkanlah dia punya ni. Untuk firma A dulu. 80, 120, 160 dan 200. Okey, so untuk firma A pada harga 40 dia sanggup 80 je. 60 dia sanggup tawarkan 120, 80 harga dia sanggup tawarkan 160 dan 100 harga dia sanggup tawarkan sebanyak 200. Okey, jadi ini kelok penawaran untuk firma A. Untuk firma B, okey, sini 250, bukan, ini 100, 100, 150, 200 dan 250. Dah bersimpul-simpul dah kat situ. Okey, pada harga 40 dia sanggup tawarkan sebanyak 100. 60 sanggup tawarkan sebanyak 150. 200 dan seterusnya lah, kita ikutlah dia punya data dia tu. Okey, ini kelok penawaran untuk firma B. Okey, untuk firma C kita gabung je lah secara mendatar. Pada harga 40, firma A 80, firma B 100. So untuk pasaran 180 lah pada harga 40. Okey, pada harga 60, firma A 120, firma B 150. So untuk pasaran 270. Okey, dapat lagi satu titik. Okey, pada harga 80, firma A 160 dengan 200 firma B. So kita akan dapat 360. Okey, tanda lagi satu titik dan seterusnya kat sini 450 pada harga 100. So kita gabungkan titik-titik tadi, kita sambungkan, kita dapatlah kelok penawaran untuk pasaran. Okey, sekian saja untuk video pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share sebagai tanda sokongan kepada channel yang Madam sediakan. Okey, jumpa lagi di video yang seterusnya.